اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi rasulinin. Allahumma ghanina bihalal haram wa siwa. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu subhanallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif antuhim aladiyah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Sambung semalam untuk pengajian kita kitab nota My Quran Time, insyaAllah, muka surat ayat 67, muka surat 170, insyaAllah. Kita share sama-sama, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus pada ayat 67, insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Ayat 67 yang bermaksud, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Mereka bertanya, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan, yakni Musa? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh.
orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Al-Baqarah ayat 67. Diseru umat Nabi Musa ni diseru supaya menyembelih seekor lembu betina. Kupasannya, wa iz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ini adalah kearahan Allah SWT terhadap Nabi Musa alaihissalam untuk memberi arahan kepada kaum Yahudi. Bukanlah Nabi Musa beri arahan itu daripada dirinya sendiri, kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dapat pada Rasul atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Maksudnya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Kata inna yang maksud sesungguhnya tidak syak lagi digunakan dalam ayat ini sebagai penegasan atau penunjukan bahawa arahan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada Nabi Musa alaihissalam. Baginda hanya menyampaikan sahaja arahan. Maksudnya Nabi sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi Musa sengaja untuk dibuat sendiri perintah. Isi penting ayat ini ialah apabila Allah SWT menyuruh melakukan sesuatu, lakukanlah saja dan jangan banyak songeh ataupun bertanya. Tetapi cabarannya, kaum Bani Israel ini mempunyai satu perangai yang suka mempermain-mainkan Nabi Musa alaihissalam. Sampaikan apabila Allah SWT menyuruh melakukan sesuatu, mereka berkata, apakah kamu ini menjadikan kami ini sebagai bahan ejekan. Dia petikaikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hebatnya kaum Bani Israel. Saya bacakan tafsirannya. Kisah seorang Bani Israel yang terbunuh dan sapi betina. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan dahulu bila kalian merupakan kejadian luar biasa, iaitu menyembelih seekor sapi betina. Dan menjelaskan tentang si pembunuh dengan sapi itu. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu hingga dapat ditanya siapa yang membunuhnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubaidah Al-Salmani. Ia berceritakan, di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang mandul, tidak bisa mendapatkan anak, sedang ia mempunyai harta yang melimpah. Maka anak dari saudaranya lah yang menjadi pewarisnya. Kemudian ia dibunuh oleh keponakan tersebut, anak saudaranya. Pada suatu malam mayatnya dibawa dan diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yakni Bani Israel. Di pagi harinya ia menuduh pemilik rumah sebagai pembunuhnya, sehingga mereka pun mengambil senjata dan saling menyerang. Beberapa orang yang berfikiran pijak di antara mereka, mengapakah kalian saling membunuh, padahal di tengah kalian ada seorang Rasul Allah membunuh. Mereka juga terus mendatangkan Musa alaihissalam dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Musa pun berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ubaidah melanjutkan lagi, seandainya mereka tidak menentang, niscaya cukup bagi mereka, miskin pun sapi yang paling buruk. Akan tetapi mereka menyulitkan diri, maka Allah pun mempersulitkan mereka hingga mereka sampai pada sapi yang diperintahkan untuk menyembelihnya.
akhirnya menemukan sapi itu di tangan seorang yang tidak mempunyai sapi lain kecuali sapi itu. Pemilik sapi itu berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan sapi ini jika harganya kurang dari emas sepenuh kulitnya. Akhirnya mereka mengambil dengan harga emas sepenuh kulit sapi tersebut. Kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tersebut dengan bahagian tubuh sapi itu. Maka orang yang sudah mati itu pun bangun. Kemudian mereka bertanya, siapakah yang membunuhmu? Ia menjawab, orang ini, sambil mengisyaratkan kepada keponakannya, yakni anak saudaranya. Lalu ia pun terkulai dan wafat kembali. Akhirnya keponakan itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Sejak itulah orang yang membunuh tidak berhak mendapat warisan dari orang yang dibunuh. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadis yang serupa. Wallahu a'lam. Ini cerita sapi betina kaum Bani Israel. Maksudnya isi penting ini dah Allah suruh lakukan sesuatu, lakukan sahaja. Perintah Allah disuruh, follow, tak boleh bangkang. Bani Israel hebat. Dia disulitkan, dia mempermain-mainkan, mempertikaikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Musa alaihissalam dengan doanya, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Jahil ini dimaksudkannya sekadar bodoh. Bukan sekadar bodoh di otak, tetapi bodoh di hati. Maksudnya kita ni, jangan kita bodoh di otak saja. Hati kemungkinan akan jadi bodoh. Salah satu kebodohan apabila seorang itu tidak menggunakan akal. Dan salah satu orang yang lemah akalnya apabila dia suka berbuat lawak. Lawak antara kita sesama manusia tidak ada salahnya, kerana Nabi Muhammad SAW juga seorang yang boleh bergurau. Akan tetapi jika lawak dalam bab agama, elakkanlah. Jangan main-main dengan arahan Allah Ta'ala. Tak boleh bermain-main, tak boleh buat lawak dalam bab agama. Kesimpulannya, doa Nabi Musa AS ni merujuk kepada 3 benda. Pertama, orang yang lemah fikiran dan hatinya. Kedua, orang yang suka berbuat lawak berlebihan dalam bab agama. Dan yang ketiga, orang yang tidak boleh mengawal perasaan. 3 poin doa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertama, orang yang lemah fikiran dan hatinya. Tak nak terbuka hati. Tak nak terima. Terima pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang sejahtera, hati yang menerima apa saja yang Allah minta. Baru Allah terima kita. Itu dia ceritanya. Orang yang suka buat lawak berlebihan dalam bab agama pun merujuk kepada poin tersebut. Jangan suka main-main dengan perintah Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang macam-macam bencana kita dapat, macam-macam tentera Allah hantar. Pasal apa? Kita lawakkan perintah Allah Ta'ala, main-main dalam hukum agama. Yang ketiga, orang yang tidak boleh mengawal perasaan. Orang yang tak boleh mengawal perasaan, ini emosi sangat. Doa ini sebenarnya boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Mintalah kepada Allah Subhanahu Taala supaya tidak menjadi orang yang jahil, iaitu orang yang suka buat lawak kepada perkara agama. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Main-main dalam hukum agama. Bincang main-main dalam Facebook, dalam WhatsApp dan macam-macam. Itu kadang-kadang cerita murkanya Allah Ta'ala. Pasal apa? Perintah Allah tu ialah hukum agama. Buat lawak dengan perintah Allah Ta'ala. Walhal kita tahu memang dah wajib kita main-mainkan. Yang kedua, orang yang tidak boleh dikawalkan bab perasaannya. Emosi sangat. Habis ayat 67, masuk terus pada ayat catatan ayat 68, Bani Israel yang bertanya tentang sifat lembut.
Banyak tanya dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina zalik. Fa'alu ma tu'marun. Sadaqallahul azim. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu. Musa menjawab, dia Allah SWT. Menjawab, Allah SWT berfirman bahawa lembu betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Al-Baqarah ayat 68. Kepuasan ayat tersebut menyatakan, mereka berkata kepada Nabi Musa, tolonglah tanya kepada Tuhanmu. Lihatlah bagaimana mereka berkata, Tuhan kamu bukan Tuhan kami. Punya biadabnya Yahudi. Walhal dia tahu tu Tuhan satu manusia. Semua manusia satu Tuhan. Tapi dia cuma tanya, tolong tanya kepada Tuhanmu. Biadabnya Bani Israel. Apa dia kata? Tuhan kamu bukan Tuhan kami. Begitulah kurang ajarnya Bani Israel terhadap Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang biadab. Mereka hanya tahu lembu itu jenis apa dan sebagainya dalam nada yang mengada-ngada, walaupun pada hakikatnya mereka langsung tiada niat untuk melakukannya. Disebabkan mereka telah bertanya, Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan apakah sifat lembu betina itu. Apabila Nabi Musa AS berdoa meminta penjelasan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan apa jenis lembu itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mesusahkan mereka dengan memberi isyarat yang agak sukari untuk dipenuhi, yakni lembu betina itu tidak tua sangat, tidak muda sangat. Faf'alu ma tu'marun. Musa berkata, buat sajalah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Ayat ini menunjukkan arahan supaya melakukannya dengan segera dan jangan lagi bertanya itu dan ini. Nabi Musa pun dah tak terdaya lagi. Terus perintah pada kaum Bani Israel. Perkataan faf'alu bermaksud satu perbuatan yang tidak perlu fikir banyak, hanya lakukan sahaja, akan tetapi disebabkan banyak pertanyaan daripada mereka, maka Allah SWT memberi syarat yang sukar untuk ditunaikan. Bila melampau sangat perangai manusia ni, perangai manusia melampau sangat, bila melampau sangat perangai manusia, Allah hantar macam-macam. Dia akan disebabkan banyak pertanyaan mereka, maka Allah SWT memberi syarat yang sukar. Akhir masuk ayat yang ke-69, Bani Israel bertanya tentang warna lembu. Warna lembu. Tanya lagi dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha yaqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru nazirin. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 69 yang maksud, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa lembu itu adalah lembu betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangkannya. Kupasannya,
Kali ini mereka bertanya apakah warnanya pula. Persoalannya apakah kaitannya menyembelih lembu dengan warna. Ternyata itu adalah pertanyaan yang mengada-ngada, ya, ini mempelekehkan Musa, mempelekehkan Allah Ta'ala daripada mereka. Akan tetapi Nabi Musa AS tetap, masih lagi tetap mencari jawapan, dan baginda berkata, lembu itu adalah lembu betina yang kuning warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Penjelasan ini sebenarnya semakin menyusahkan mereka, tetapi mereka belum juga puas hati dengan keterangan tersebut, dan tetapi mengajukan pertanyaan lain seperti yang diungkapkan pada ayat tersebut, iaitu warnanya. Pening. Boleh ikutkan kalau kita mesti pening, perangai telatah Bani Israel. Mengapa mereka bersifat demikian? Mereka seperti, menjadi disebabkan begitu mereka hidup terlalu lama dalam pemerintahan Fir'aun. Mereka terjadi, atau menjadi sebegitu sebabkan mereka hidup terlalu lama dalam pemerintahan Fir'aun, yang menjadikan mereka terlalu bergantung kepada pemerintah dalam membuat keputusan. Kerana itu Nabi Musa AS menyatakan, semua yang disampaikan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala mereka pula tidak dapat menerimanya apabila sekadar Nabi Musa AS yang mengarahkannya. Lama sangat jadi pak turut, jadi yes man, ataupun jadi penurut perintah Fir'aun. Sebab tu perangai dia macam tu. Salah satu puncanya, masa dengan Fir'aun terlampau lama. Apa saja untuk dalam satu negara bergantung dengan keputusan Fir'aun. Kita tak berhak untuk buat keputusan. Silap besar. Sepatutnya musyawarah, sepatutnya bertanya, sepatutnya bebas untuk bercakap, tapi ada bab batasannya. Apakah mesej yang kita dapat daripada ayat ini? Salah satunya ialah jangan banyak bertanya. Pertanyaan itu adalah dua. Satu soal, satu soal, dan satu mempersoal. Soal itu betul-betul kita tidak tahu, tetapi mempersoalkan itu adalah amalan yang tidak bagus. Inilah yang dilaku pada Bani Israel apabila mereka selalu ditekan oleh Fir'aun, sehingga menyebabkan mereka terpengaruh dan terbawa-bawa sifat tersebut. Perangai Fir'aun tu dibawa waktu Bani Israel. Resolusi ataupun conclusion ayat tersebut, bila antaranya ayat tersebut, tunaikanlah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh komited sebagaimana dalam ayat 63. Terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, yakni serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu bertakwa. Pesankan, zaman Nabi Musa dia dapat Taurat, disuruh kita gunakanlah Al-Quran dengan betul-betul, kerana di situlah adanya hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu terimalah Quran telah Allah beri kepada kita, serta amalkan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut dalamnya, supaya kita terus bertakwa. Poin yang kedua daripada ayat ni, laksanakanlah syariat agar kita tidak menjadi hina sebagaimana Bani Israel. Mereka menjadi kera kerana mereka sering mempermainkan agama. Kita wajib laksanakan syariat agar tidak hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila terlampau hina sangat, maksudnya dimurka sangat Allah Taala terhadap kita, Allah boleh buat apa saja. Contohnya Bani Israel terus jadi kera. Allah sumpah terus jadi kera, hina. 3 hari mati terus. Memang tak ada maaf. Yang akhir sekali, mintalah pertolongan kepada Allah, daripada Allah untuk mengawal emosi, seperti mana Nabi Musa AS bersabar dengan kerenah kaum Bani Israel
yang suka mempersoalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak hebatnya sabar Nabi Musa alaihissalam. Pada pasal apa? Dia memohon tolong pada Allah Taala, bergantung terus dengan Allah Taala. Sebab tu kita ada doa, kita mohon terus pada Allah Taala. Kawal yang paling hebat, kawal emosi kita, sabarnya kita, kerenah sekeliling. Kalau ni zaman Musa, Nabi Musa menghadapi kaum Bani Israel yang memang hebat dia punya kerenahnya. Bukan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ada bab sabar, terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ayat tersebut, ya. Perkataan baru dicatatkan di sini ialah amila, iaitu bermaksud amal tabiat. Disebut 360 kali di dalam Quran. Maksud amal ini bukanlah bermaksud sekadar buat-buat begitu saja, tetapi amila maksudnya amal yang dibuat dengan niat. Bila kita lihat ayat 62, Allah SWT menyeru kepada orang-orang Nasrani, Yahudi dan Sabi'in, yakni jika mereka itu benar-benar mahu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syurga, mereka perlu beramal. Beramal ini maksudnya buat sesuatu disertai dengan niat. Ini perkataan baru. Terus pada ayat 70 hingga 76, insya-Allah. Baca sinopsis ayat 70-73 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 70 hingga 73 kisah suruhan menyembelih. Ayat 74 kekerasan hati orang Yahudi yang ada kaitan dengan kita. Cuba semak sama ada kita ini hati keras ataupun hati lembut. Ayat 74. Yang ke-75 dan 76, kaum Yahudi yang dianggap mustahil untuk beriman. 75 masa sudah habis sebenarnya. Kita berhenti takat tu insya-Allah. Kita berhenti takat tu, mudah-mudahan kita sambung petang ini insya-Allah selepas maghrib. Ayat 70 hingga 71 kita jumpa maghrib nanti insya-Allah. Mana yang baik, terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaq wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina wa diawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma fir lana zunubana wa liwalina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum namma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita ولا مريضا شفيت ولا فقيرا ولا مسكينا إلا غنيت ولا جاهلا علمت ولا عدوا حزبت ولا عيب سترت ولا ميتا لا رحمت ولا حاجة منها والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيت
ويسرتها واشرح صدورنا واتم بالصالحات أعمالنا يا مولانا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبلغ بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت تخصنا بالجبر وتصلنا بملك دخل الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على